Oke, di mana kita untuk kimia? Pembekuan kan? So untuk yang kimia, yalah tak dapat kita buat eksperimen kan, seperti fisik. Tapi oke juga kan, kamu nampak apa berlaku kan? Alright, so sekarang kita di mana? Proses pembekuan. So ulang kaji balik, siapa boleh terangkan sudah pemanasan itu? Bila kita panaskan sesuatu, apa akan berlaku pada mulanya? Kenapa? Dia menyerap haba daripada sumber api. Lepas tu suhu meningkat terus. Satu lagi langkah di tengah-tengah. Dia menyerap haba ataupun menyerap tenaga dari sumber haba, zarah-zarah tenaga kinetik zarah-zarah meningkat. Maksudnya dia bergerak lebih cepat, oleh itu suhu meningkat. Okey. Bila dia mendidih, kerana dia masih menyerap haba, tetapi haba itu digunakan untuk mengatasi daya tarikan. Itu dia punya penerangannya lah. Kalau kamu mau ayat yang cantik, itulah kamu cakapkan suhu tetap kerana haba yang diserap digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah semasa bertukar daripada cecair pada gas pada takat didih. Okey. Sekarang pembekuan. Okey, pembekuan ataupun kondensasi lah, pembekuan lebih senang. Okey, apa berlaku? Nah, kita mulakan dari mana? Walaupun kita mau terangkan kenapa suhu ini tetap, lebih baik kita fahamkan dulu bahagian pertama ini kan. Okey. Okey, nah, apa yang sudah kamu tulis? Apa kamu sudah fikir? Tenaga haba dibebaskan ke mana? Api. Yang tadi pemanasan perlu api, penyejukan. Okey, bagus, boleh letak peti ais. Lepas tu dari peti ais, apa yang masuk dari peti ais ke dalam? Kesejukan. Kesejukan kan yang masuk, kesejukan meresap ke dalam. Udara sejuk masuk ke dalam air. Apa yang sebenarnya berlaku pada penyejukan? Betul sudah lah, kamu cakap tadi. Haba hilang ke sekeliling. Sebab dia lebih kita kena untuk penyejukan kita akan letak dia di tempat yang sejuk. So bila tempat di luar lebih sejuk, kamu akan kehilangan haba. So pertama, so hilang haba ke sabar. Ke mana dulu? Ke persekitaran, sekeliling dan sebagainya. Okey, so kedua, apabila dia sudah hilang tenaga kinetik. Nah, tenaga kinetik zarah-zarah akan berkurang. Nah, oleh itu suhu berkurang. Very good. Kan? Okey, so next step. Bila dia sudah mula membeku. Ada yang sudah buat ayat? Tengok notanya. Yang tadi untuk pemanasan ialah haba diserap, haba yang diserap. Kan? Digunakan untuk apa? Mengatasi daya tarikan. Okey. Apabila dia bertukar daripada cecair kepada gas lah, contohnya kan, dia boleh berpecah ataupun mana-mana satu lah. Berpecah kepada cecair ataupun cecair kepada gas. Okey, so yang ini haba dibebaskan, digunakan. Macam kan, haba yang dibebaskan digunakan. Inilah masalah perempuan. Sudah kamu lepaskan dia, sudah jadi X, masih mau kamu gunakan dia.
Sudah kamu lepaskan dia kan sudah jadi X, masih mau kamu mempergunakan dia. Oke, so tak logik, ayatnya memang tak logik, kan? Tak logik. Jadi haba yang dibebaskan dilepaskan. So, bagaimana dia? Oke, kenapa perkataan diimbangi? Apa yang maksudnya diimbangi? Apa yang diimbangi di situ? Dengan tenaga haba? Baca ayatnya penuh daripada itu. Tenaga haba yang dibebaskan ke persekitaran telah diimbangi dengan tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan daya tarikan antara zarah. Suhu kekal malam pada 40 derajat Celsius. Okey. Macam logik lah kan, tapi ya, susah faham. Bila kamu tak faham sepenuhnya, esok saya tanya kamu sudah lupa. Okay? So ini tuh tengok balik. Macam yang inilah, tapi ini saya rasa boleh sudah kan? Kan? Kamu tuh selepas 1 bulan pun kamu ingat sebab kamu nampak apa berlaku. Nah, so ini macam banyak. Kita boleh dapat clue sikit-sikit di situ lah. Haba yang dibebaskan, okey. Ini ada, tapi dia bukan digunakan. Okay? Lepas tu dia ada diimbangi atau apa. Tetapi ini macam okey. Sebab yang di situ mengatasi daya tarikan, yang ini apa? Pembentukan. Haba yang bla bla. Okey, pembentukan kan? Pembentukan daya tarikan kan? Pembentukan daya tarikan. Bolehlah sikit dia punya penambahan daya tarikan. Tapi tak apa. Sebab yang ini kita sudah tahu sebab memang bandingkan cecair dengan pepejal dengan gas, pepejal dengan cecair dengan gas, pepejal dengan cecair dengan gas. Dari segi daya tarikannya, pepejal paling tinggi, cecair sederhana dan gas paling rendah kan. So bila pendidihan ataupun peleburan, kita mendapati kita perlu mengatasi daya tarikan kan. Pepejal kuat, cecair lemah sedikit, so kita perlu mengatasi daya tarikannya. Cecair sederhana, gas tiada, so dari cecair ke gas kita perlu mengatasinya kan. So sebaliknya dan mengatasi juga kan. Tapi dia akan dari lemah kepada kuat kepada sangat kuat kan. So maksudnya daya tarikan itu akan terbentuk, bolehlah terbentukkan pembentukan daya ikatan. Saya lebih suka imagine dia sebagai ikatan lah, walaupun terminologinya salah. Putus ikatan dengan bentuk ikatan. Putus ikatan, bentuk ikatan. Semalam kamu sudah fikir, bebas haba, serah haba, nanti kamu fikir sedikit di sini lagi ya. Okey, tapi masih macam kabur-kabur sikit. Okey, so bincang lagi. Apa sebenarnya yang berlaku? Tenaga yang dibebaskan ke persekitaran diimbangi oleh tenaga yang dibebaskan. Kenapa ada 2 tenaga? Kan? Okey, bincang lagi. Teruskan, apabila? Okey. Okey. Apabila daya tarikan antara zarah itu menjadi kuat, ianya menarik zarah kembali ke kedudukan tetap. Okey. Maka terbentuklah pepejal. Okay, but does it explain yang perlu kita explain? Kan? Yalah, sebab kadang-kadang penerangannya you have to see, adakah dia explain apa yang kita mau. Sebab kamu kata bila dia sejuk, dia hilang tenaga, sudah akan bergerak lebih perlahan kan. So oleh itu suhu menurun. Itu sebenarnya part 1. Nampak kan? Itu part 1. Okey. Yang part 2 yang kita perlu terangkan sekarang ialah betul, dia akan membentuk ikatan, dia akan menjadi daripada cecair kepada pepejal kan. Tapi yang kita perlu terangkan sekarang ialah kenapa suhunya malam. Suhunya malam walaupun step pertama masih sama ke tidak. Balik macam semalam. Adakah dia masih hilang haba ke sekeliling? Kalau dia masih ya, kenapa pula sini penerangannya berlainan menjadikan suhunya malam? Sedangkan penyujukan biasa dia hilang haba
Dia bergerak lebih perlahan, tenaga kinetik lebih berkurang, so suhunya menurun. Kan? So kita sekali lagi kita mau concentrate step 2 ini. Okey? Paham? Betul sudah. Itu memang menerangkan apa yang berlaku, tapi dia tidak menerangkan kenapa suhunya tidak menurun. Nampak kan? Okey. Itu tenaga haba pemandang berlalu. Sekali lagi kamu sedang sebut dia punya term, kan? Kamu sedang sebut dia punya term, apa itu haba pendam dan sebagainya. Use simple words yang kita boleh nampak sebenarnya apa terjadi. Kamu kata seimbang, diseimbangi. Apa yang diseimbangi? Cuba kamu lukis. Nah, datang sini lukis. Apa yang diseimbangi sebenarnya? Nampakkan yang peleburan itu dia tiada perkataan seimbang. Kenapa tiba-tiba di sini kita mesti ada perkataan seimbang? Nah, fikir. Okay. Saya tahu kamu masih tak biasa. I know at the end bila kamu sampai ujian memang kamu kena guna term-term scientific. Okay? Tapi bila kamu mau memahamkan sesuatu, paksa otak kamu jangan terima bulat-bulat. Sebab buku cakap begitu, begitulah. Kan? Sekarang kamu masih belajar, kamu kena paksa begitu. Kalau tidak, lama-lamanya kamu akan banyak benda kamu hafal, lepas itu kamu terkeliru. Apa yang sebenarnya berlaku? Okay, yang first one dulu. Adakah haba masih hilang ke sekeliling? Confirmkan ini dulu lah. Bagaimana kita mau confirmkan ini? Okay. Hari itu macam mana kita confirmkan bahawa haba masih diperlukan untuk meneruskan pendidikan? Kan? Yang hari itu. Sebab api itu mesti masih ada. Kalau kamu tutup api itu, dia akan berhenti mendidih. Can you discuss something same yang dengan sini? Kamu sedang menyejukkan dia. Kamu letak dia di dalam peti sejuk. Okey, dia mula sudah membentuk ais. Kan? Untuk meneruskan proses itu, adakah masih kita perlu teruskan proses kehilangan haba ini? Untuk dia menjadi ais sepenuhnya. Maksudnya kita masih perlu simpan dia di dalam peti sejuk. Dan bukannya bila dia sudah letak sedikit ais, lepas tu kamu keluarkan atau kamu off peti sejuk itu, adakah proses itu akan berterusan? Tidak kan? Maksudnya kita confirm haba masih lagi hilang ke sekeliling. Tetapi dalam kes ini pula suhunya tidak menurun. Dalam kes pertama suhunya menurun. Okay. So concentrate on that. Apa yang berlaku di sini sebenarnya? Banding dengan penyejukan sebelum dia beku. Kamu masukkan air ke dalam peti sejuk, suhunya akan menurun kan? So bila dia mula membeku, takat lebunya akan tetap. So terangkan kenapa. Sedangkan kedua-dua pun masih lagi proses penyejukan masih berlaku, masih lagi haba hilang ke sekeliling. So yang sebelum ini kita nampak at the end kita selesaikan dengan mengatakan bahawa tadi pun ada haba, sekarang pun serap haba, tapi haba itu sudah digunakan untuk sesuatu yang lain. Oleh itu tenaga kinetiknya tidak meningkat dan oleh itu dia punya suhu tetap. Okey. Yang ini. Okey, sekarang fikir tentang ini. A little bit more complicated tapi lebih kurang sama juga. Kamu kena faham apa yang perlu diterangkan di sini. Walaupun dia hilang haba. Kan? Walaupun dia hilang haba, masih hilang haba ke sekeliling. Kenapa akhirnya suhunya masih tetap? Lukislah sini. Kamu kata seimbang. Tunjukkan saya apa yang diseimbangkan. Lukis. So yang pertama, bila penyejukan, haba keluar. Sebab penyejukan, tenaga berkurang. Oleh itu suhu berkurang. Kan? Okay. Okay, sekarang kamu cakap bila dia mula membeku, haba masih keluar. Kan? Sebab dia masih dalam peti sejuk. Proses pembekuan sedang berlaku dan berterusan. Maksudnya lebih banyak cecair akan tertukar kepada pembekuan. Okey, so masih dalam peti sejuk. So sekarang kita nampak pula suhunya tetap. Okey. Nah, tunjukkan apa yang diseimbangkan. I don't see apa yang diseimbangkan. Tunjukkan di sini, lukis. Ini juga kamu kena link dengan yang tadi. Yang awal tadi, iaitu mengatasi daya tarikan dengan pembentukan daya tarikan.
Itu kamu kena paham betul-betul, baru kamu boleh jelaskan dulu. Boleh bincang sedikit dengan itu dulu. Sebab yang sebelum ini, yang pemanasan, dia serap tenaga untuk mengatasi daya tarikan. Manakala ini terbalik. Apa terbaliknya? Suhu yang diseimbangkan. Suhu yang diseimbangkan. Tapi ayatnya bukan cakap suhu diseimbangkan. Kan? Dia cakap suhu malah sebab haba yang hilang ke sekeliling diseimbangi oleh haba yang dibebaskan apabila pembentukan daya tarikan. Nah, apa maksudnya haba yang di udara? Haba yang dibebaskan dengan udara yang apa? Dia menyeimbangkan suhu. Suhu akhirnya tidak berubah, itu dia punya kesan akhirnya, kan? Itu kesan akhirnya kita mau apa? Oke, sekejap. Unit SSS saya sudah bagi clue. Kamu kena concentrate apa yang sebenarnya berlaku. Oke, bandingkan dengan pemanasan. Oh, together sebenarnya 4 saja, kan? Ya ini apa? Ya ini meningkat, ya ini begini kan? Itu kalah ini. Ini C, ini D, ini E, ini B. Oke, sudah kan? Senang. Haba diserap masuk daripada sumber api, tenaga kinetik meningkat, suhu meningkat. Alright. Suhu meningkat. B, tenaga yang diserap telah digunakan, kan? Bla 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 bla. Oleh itu suhunya tetap. Sebab yang sudah masuk, tenaga yang haba yang masuk bukan digunakan untuk tenaga kinetik, tetapi sudah digunakan untuk sesuatu yang lain, kan? Itu yang B kan? Oke, so sekarang kamu konsentrate lagi yang apa beza ini dengan ini. Yang ini dia mengatasi daya tarikan. Oke, sekali lagi in your mind lebih senang. Boleh kamu fikirkan dia begini. Dia sebenarnya sedang seakan-akan memecahkan ikatan. Bukan Zara, ikatannya. Kamu memecahkan ikatan antara dua orang itu. Kamu jangan pecahkan orang tuh, kesian. Yang ini pula dia bentuk daya tarikan, kan? Dan ataupun kita bentuk ikatan ataupun meningkatkan kekuatan daya ikatan ke pun boleh. Oke? Yang ini kita nampak dia memecahkan ikatan. Kamu tarik itu pen ataupun kamu tarik itu spring, kan? So kamu kena bebas tenaga, kan? So sini bebas tenaga, kan? Kan? Ya lagi. Spring, kamu mau panjangkan itu spring, kamu kena kenakan daya, kamu kena buat kerja, kamu kena bebaskan tenaga. So bebas tenaga lah, kan? Ya lagi. Nobody care about your hand. They are thinking about the spring. The spring. Serap ke bebas tenaga? Serap. Untuk kita pecah ikatan, dia perlu serap tenaga daripada somewhere lah, daripada kamu ke, daripada sumber haba ke, dan sebagainya. Ingat kita sudah buat cerita kan semalam. Untuk kamu pecahkan ikatan antara dua orang, kamu perlu buat apa? Kamu perlu serap tenaga ke bebas tenaga? Kamu yang iri hati di sini, kamu perlu buat apa? Kamu kena bebaskan tenaga, kamu jadi batu api. Mereka yang menyerap, lama-lama terputus ikatan mereka. Kesian. Bukan kesian, berjaya. Yeah. So, bandingkan dengan ini. Oke. Kamu kena kontras dengan yang di bawah ini. Oke. Kamu betul-betul faham di sini, dan baru kita balik kepada sini. Oke, itu clue-nya. At least kamu nampak sekarang macam ada dua haba, kan? Nah, apa beza dua haba tersebut? Paham tak betul-betul apakah dua haba tersebut? Sebab ayatnya pun ada dua haba, kan? Dua haba itu yang diseimbangkan, bukan suhu diseimbangkan, kan? Suhu diseimbangkan ialah kesan akhir, suhu tetap adalah kesan akhirnya. Oke? Kena berhati-hati juga, ini biasa. Bila kamu mau buktikan sesuatu, kamu mau terangkan sesuatu yang berlaku, jangan ulang benda itu untuk menerangkan apa yang berlaku.
Nampak tak? Kita mau terangkan kenapa suhunya malam. Nah, kamu terangkan sebab suhu diseimbangkan, suhu seimbang. Nampak tak? Itu bukan penjelasan. Itu seperti orang cakap saya suka kamu. Kenapa kamu cakap saya suka kamu balik? Kamu bukan menerangkan apa yang berlaku. Kan? So clue-nya di sini. Sekarang ada dua jenis haba. Terangkan dengan betul-betul, boleh lukis di situ apakah haba tersebut dan apakah yang diseimbangkan. Kalau kamu rasa benda itu susah diterangkan, bukan sebab benda itu susah diterangkan. Kalau kamu rasa benda itu susah diterangkan, bermaksud kamu belum paham. Itu aja, full stop. Full stop. Kalau kamu rasa benda itu susah kamu terangkan, bukan sebab benda itu susah diterangkan, tapi sebab kamu belum pahami penuh benda itu. Itu saya kata saya mau kamu buat video dan sebagainya. Sebab kamu baca macam kamu faham, tapi bila suruh kamu terangkan kan, kamu tak boleh guna perkataan yang mudah kan, maksudnya kamu belum faham. Keep that in mind. So bila kamu nampak sesuatu macam susah diterangkan, kamu have to keep on working until kamu boleh begini sebenarnya ini. Nama? Sebab saya masih nampak kamu ada yang kamu mau guna perkataannya dalam buku, lepas itu selesai. Sehingga kamu betul-betul faham dan boleh menerangkan dengan perkataan yang mudah. Teruskan. So ada dua haba diseimbangkan, oleh itu ada satu diserap, ada satu dibebas. Tetapi sudah kamu tengok balik yang tadi, bentuk gaya tarikan ataupun bentuk ikatan. Sudah confirm gak itu? Serap tenaga ke bebas tenaga? Bebas tenaga. Sepatutnya sebab yang membentuk, yang pecahkan ikatan dia serap. So yang ini bentuk ikatan sepatutnya bebas. Nah kan, itu boleh buat apa kan? Pergi balik. Ataupun ada contoh yang bagus kan untuk yang kedua. Kalau kamu bentuk ikatan, kamu akan bebas haba, bebas tenaga. Contohnya, adakah contoh biasa? Jadi betul lah kan? Bentuk daya tarikan ataupun bentuk ikatan sudah tentu akan bebas tenaga. Gunalah cara apapun untuk kamu paham. Tetapi fikir balik ya. Jadi ikatan yang kuat lah. Jangan terkeliru dengan tenaga. Sebab ikatan yang kuat, kamu akan rasa tenaganya kuat. Ikatan yang kuat. Ikatan kuat, kamu akan rasa tenaga tinggi. Sebenarnya tidak. Ikatan kuat sebenarnya tenaganya rendah. Ikatan lemah tenaganya tinggi. Dan ini sepanjang kimia dia akan sama. Jadi ikatan yang kuat sebab saya tahu, sebab biasa kita tengok bangunannya kuat dan sebagainya kan. Ikatan yang kuat bermaksud kamu perlukan, dia akan perlu serap tenaga yang banyak baru dia akan terpecah. Kan, walaupun jelas sebab kamu terfikir kamu yang pecahkan ikatan itu, kamu kena fikir dari segi benda itu. Dia perlu serap tenaga untuk pecahkan ikatan, manakala bila dia membentuk ikatan sudah tentu dia akan bebas tenaga. So back to the question je lah. Tadi ada berapa tenaga di sini sepatutnya? Dalam ayat itu ada berapa tenaga? Satu, haba yang dibebaskan ke sekeliling yang disebabkan adakah sebab bentuk ikatan? Tidak disebabkan, sebab dia sama dengan KC, iaitu di luar adalah lebih sejuk. So ada haba yang hilang ke persekitaran. Pada masa sama ada lagi itu. Lepas tu cuba link them together. Dan apakah maksud seimbangi itu? Sudah ada two piece. Sekarang kamu linkkan mereka. Dua haba inilah haba 1, haba 2. Haba yang ini, sini ada yang biru itu haba, yang ini pun ada haba, kan? Yang haba ini dibebaskan sebab dia pembentukan ikatan. Haba ini hilang ke sekeliling sebab sekeliling lebih sejuk. Itu saja. Ayatnya kenapa begitu akhirnya? Apa yang maksudnya diseimbangkan itu? Ataupun boleh kamu lukis sebenarnya apa berlaku? Apa yang diseimbangkan? Apa maksudnya haba yang dibebaskan diseimbangkan oleh haba yang dibebaskan? Haba yang dibebaskan diseimbangkan oleh haba dibebaskan. Itu ayatnya kan? So apa sebenarnya maksudnya? Masih tak nampak sedikit. Apakah sebenarnya maksudnya haba yang dibebaskan di bla 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 diseimbangi oleh haba yang dibebaskan bla 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 bla. Itu ayatnya kan?
Oke. Nah, fikirkan. Apa kau sebenarnya maksudnya? Tengok balik. Yang haba yang hilang ke sekeliling itu okey. Faham sudah? Kenapa haba hilang ke sekeliling? Suhu di luar lebih rendah sebab kita sedang masih meneruskan proses penyejukan. Kan? Dia masih dalam icebox. So haba ini masih hilang ke sekeliling dan ini tiada kaitan dengan haba yang itu. Kan dia bukan disebabkan itu, dia hilang sebab di luar lebih sejuk. So sepatutnya suhunya akan menurun, tetapi dia tidak menurun sebab seimbangi. Tapi kamu nampak sudah benda itu? Belum kan? Belum. Bincang sampai kamu dapat. Haba yang hilang ke sekeliling diimbangi oleh itu tenaga haba yang lain ke sama? Fikir. Katakan ini yang merah. Ini yang biru. Okey. Nah, lukis ke di sini ke apa? Kejap haba dari peti ais. Udara sejuk dari peti ais berseimbang dengan haba dari yang dibebaskan dari ais. Tapi yang kita konsentrasi sekarang dia kan bukan peti sejuk kan? Dia di dalam peti sejuk dan oleh kerana itu haba masih sedang mengalir keluar daripada dia kan. So sepatutnya suhunya menurun, tetapi suhunya tidak menurun pada masa pembekuan sebab pada masa pembekuan something else happen. Apa yang berlaku itu? Yaitu pembentukan ikatan ataupun pembentukan daya tarikan bila dia bertukar daripada cecair kepada pejal, dan pada sebab benda itu berlaku dia akan juga bebas tenaga. Untuk proses itu, proses bila dia membentuk ikatan ataupun pembentukan daya tarikan dia akan bebas tenaga. Ngam kan? Ngam. So adakah bukan kaitan dengan ini kan? Kenapa kamu fikir benda lain lagi? Sudah kamu nampak dua haba tersebut, tapi masih kamu belum dapat link kan? Nah, okay, sikit lagi, hampir sudah. Jelas sudah ada dua haba di sini. Tidak ada lagi yang lain, dua saja ini. Tapi apakah maksud itu yang diimbangi? Nah, bagaimanakah ini menerangkan bahawa suhunya tidak akan menurun? Sebab itu soalan kita dari awal. Kadang kalau lebih senang kalau kamu letakkan sesuatu angka. Angka lah sesuatu lah. Apa? Angka, number, nilai kepada sesuatu. 1 ke 2 ke 10 ke. Tenaga unitnya apa? Tenaga. Unitnya. Unit untuk tenaga, joule kan? Katakanlah 100 joule keluar. Katakanlah maybe we have lah, I'm not sure. Okay. Katakan 100 joule haba keluar ke sekeliling sebab di luar lebih sejuk. Apa yang diimbangi? Ya, yang kita sedang cuba terangkan di sini ialah sebab kamu tengok balik yang pemanasan. Fikir balik pemanasan. Kita terangkan kenapa suhunya peleburan ke pendedihan. Kita perlu menerangkan kenapa suhunya tidak meningkat walaupun dia masih sedang menerima haba. Right? So kita terangkan dengan bahawa haba yang diserap itu, yang ekstra itu sudah digunakan untuk memecahkan ikatan. Jadi dia punya suhu adalah tetap. Kan sebab tenaga itu sudah diguna. Macamlah dompet kamu ada RM10, lepas tu mama kamu bagi RM5, lepas tu kamu guna sudah RM5 itu. So akhirnya masih lagi RM10 dalam dompet kamu. Nah, sudah bagi clue. So fikir pula ini. Ini kita sedang menerangkan walaupun haba sedang keluar ke sekeliling sebab di luar lebih sejuk, tetapi pada masa proses pembekuan suhunya malah sebab ada lagi sesuatu berlaku, iaitu pembentukan daya tarikan yang juga akan membebaskan haba. Sikit sudah kamu nampak. Bermaksud kamu ada RM10 dalam dompet dan kamu sedang berbelanja. Tetapi pada akhirnya kenapa? Jadi kalau masuk balik pergi datang. Mas siapa masukkan? Kamu curi balik duit dong.
Dari mana itu datang? Dari mana itu datang? Can you draw di sini? Boleh kamu lukis di sini. Tenaga baru itu adalah tenaga yang sudah diseimbangkan. Tenaga baru ialah tenaga yang dibebaskan apabila dia membentuk ikatan. Tenaga yang keluar itu adalah tenaga yang keluar sebab di luar lebih sejuk. Can you just draw deh? Yang merah itu adalah tenaga yang keluar sebab di luar lebih sejuk. Pada masa sama ada tenaga haba yang dihasilkan di dalam. Kamu nampakkah dia dihasil di dalam sebab dia sedang membeku, sedang okay. So yaitu yang biru. Can you just draw on the diagram? Okay, so kamu nampak, at least kamu nampak sikit-sikit sudah kan? Yang ini keluar, yang merah kan? Yang ini biru sebab dia pembentukan kan? Oke. Tapi ini pun bebas kan? So kalau saya lukis begini, macam lagi turuk. Bukan. Oke, jadi sepatutnya macam mana? Datang sini, lukis. Oke, jadi biru itu kamu lukis di mana? Tenaga yang masuk ke dalam. Masuk. So dia masuk balik. Tenaga yang masuk. Oke, cobaan yang bagus, tetapi bukan tak lengkap. Maksudnya yang ada tuh tenaga yang masuk jatuh ada. Dia masuk dari luar, kan? Dia haba akan masuk dari luar kalau luar lebih panas, kan? Ini bukan situasi tersebut kan? Iya. Haba akan keluar sebab dia lebih sejuk. Can just do undo. Oke. Siapa lagi mau coba? Kita coba lagi. Sebab walaupun macam logik tapi dia macam bukan situasi ini kan? Yaitu macam keluar lepas tu masuk balik. Tapi itu bukan yang berlaku. Yang berlaku ialah semasa proses pembekuan dia bentuk ikatan. Dia bentuk ikatan di mana? Di mana dia bentuk ikatan? Nah, cluenya. Dia bentuk ikatan di dalam. Di dalam. Jadi mana anak panah biru itu? Anak panah biru itu dalam. Lukis. Tapi sedang kotak tuh. Dalam macam mana? Lukis. Dalam, jadi lukis ini. Lebih banyak. 3K. Iya, memutar ada darah. Mau putar kamu. Oke. Iya, bentuk recycle itu. Putar. Kita semula, yes. Macam kita semula pula. Apa kaitannya kita? Tapi dia apa? Oke. I don't know. Does this help you to imagine what happened? Haba yang merah itu keluar sebab di luar lebih sejuk. Tapi pada masa yang sama, apabila sedang membeku, bila kamu sedang membuat ikatan di dalam, ianya juga membebaskan haba, kan? So maksudnya dia membebaskan haba untuk menggantikan, dia akan menggantikan haba yang hilang ke sekeliling. Kalau kamu guna perkataan menggantikan, kamu nampak. Yang keluar itu habanya, itu saya kata kalau kamu nampak angka lebih senang. Yang pertama itu ini kan, katakan 100 joule masuk, tetapi kenapa suhunya tidak meningkat? Sebab semuanya digunakan untuk memecahkan ikatan-ikatannya, kan? So tiadalah ekstra tenaga, so tiadalah ekstra suhu. Lebih kurang begitulah kamu ingatkan dia, kan? So maksudnya kamu dapat duit tapi kamu belanjakan semua, jadi samalah jumlah duit kamu. Oke, tetapi mungkin tak bagus lah yang contoh tadi. Sebab itu mama yang bagi kan duit. Sepatutnya apa? Walaupun kamu berbelanja, tetapi pada masa yang sama kamu buat sesuatu untuk mendapatkan duit, menghasilkan duit. So akhirnya jumlah suhunya kamu rasa meningkat atau menurun? Sebab apa yang kamu belanja digantikan dengan apa yang kamu hasilkan. Nah, so dia itulah perkataannya, apa yang hilang keluar diseimbangkan apa yang terhasil dalam proses ini. Oleh itu suhunya tetap. Bukan dua tenaga keluar, ialah satu keluar ke sekeliling. Yang ini dia terhasil di dalam, dia akan terbebas ke dalam airnya. Nampak itu saya kata bukan lukis begini. Kalau begini dua-dua terkeluar. Jadi kalau anak panah merah itu keluar, yang baru terhasil. Biru pula terhasil ke dalam sini, jadi menggantikan yang sudah terkeluar. Tapi perkataannya mengimbangilah, maksudnya kalau 100 joule terkeluar di sini, dalam sini pun menghasilkan 100 joule.
Jadi yang keluar di sini diseimbangi oleh yang ini. Itulah ayat penuhnya. Haba yang hilang ke sekeliling diseimbangi oleh ini. Haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan bla 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 bla, semasa dia bertukar daripada cecair kepada kepejal. Okey. Oh lah, okey. Seterusnya, jap satu ah. Katakan ada dua apa kamu panggil apa? Compound kamu panggil apa? Sebatian enggak? Unsur sebatian dengan apa lagi? Katakanlah ada dua bahan, ada bahan A, ada bahan B ya. Ada bahan A, ada bahan B. Kita ada takat lebo, takat didih. So bahan A, takat lebo, takat didihnya sangat tinggi, ke 1000 darjah Celsius, 2000 darjah Celsius. Bahan B pula takat lebo, takat didihnya sangat rendah, negatif 50 darjah Celsius, negatif 70 darjah Celsius. Pada suhu bilik, bahan A berada pada keadaan pepejal, cecair ataupun gas. Jawab. Jawab saya terus. Kamu jawab terus. Bahan A takat lebo, takat didih yang sangat tinggi, pada suhu bilik dia berada pada pepejal ke cecair ke gas? Cecair. Ada jawapan lain? Gas, sebab panas. Okay, good. Yang ini terlalu takat lebo, takat didihnya sangat rendah. Pada suhu bilik adakah pepejal, cecair ataupun gas? Pepejal. Very good. Dua-dua pun salah. Okay. So itu homework kamu. Tengok balik kenapa. Dia bukan saja saya tidak mau saja kamu tengok kenapa jawapannya yang betulnya sepatutnya macam mana. Tapi kamu kaji balik kenapa kamu tertipu. Nah, itu penting. Sebenarnya jawapannya tak penting. Yang penting saya mau kamu melalui prosesnya. Okey, kalau mencakap cecair gas dengan pepejal salah. Okey. Dan kamu tengok balik jawapannya, tapi saya mau kamu kaji balik kenapa kamu tersilap. Sebab di situlah kamu akan belajar sesuatu. Okey, ini homework untuk esok ah.